ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Anak-anak semua sihat? Sihat. Boleh tak kalau cikgu nak semua bangun dulu, boleh? Boleh. Jangan silap 3 je. 1, 2. Okay. Pagi kan biasalah kelas kita jarang buat kelas pagi kan. Biasa kelas kita malam kan. Okay. Ustazah buka lagu ni. Sama-sama kita nyanyi boleh? Sebelum tu Ustazah ni tak best kalau kelas Ustazah tak dimulakan dengan doa. Siapa nak baca doa kejap? Imam kita, bakal imam? Ustaz Fikri lah boleh? Ya, bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Ustaz. Okey, baik, insya-Allah kita nyanyi sikit Bismillahirrahmanirrahim. Putri negara kita pada selipar duka kami tumpahkan setiap rukun negara kita, panduan hidup kami semua di bidang pembangunan kami tetap bersama membantu persiakan apa yang kami janji, tunai tetap kami tunaikan. Di bidang pembangunan kami tetap bersama membantu membina negara yang tercinta. Amanah yang diberi kami tak persiakan, apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan, tunai tetap kami tunaikan. Okey, baik, kita maintain soft sedia. Anak-anak boleh ke anak-anak belajar? Boleh. Okey. Siapa bila dengar lagu ni dia rasa ada zouk dalam diri? Ya, ada. Ada zouk apa tu? Semangat. Zouk tahu zouk. Zouk tu rasa. Ada rasa apa? Okey. Okay, kita buka slide dulu dah. Agak-agak kan? Apa tajuk apa tajuk Ustazah pada hari ini? Profession guru. Subhanallah. Tepuk tangan lagi sekali. Kita jawab ramai-ramai hadiah tu. Inilah ta'ala lah kan? Okay. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini profession guru. Tak ada pun tanya Ustazah bila nak duduk kan? So gini je lah korang. Okay, baik. Profession guru. Siapa dekat sini yang nak jadi guru angkat tangan? Saya. Angkat tangan bercakap amin. Amin. Okay, insyaAllah kita doakan semua kita semua jadi guru. Okay.
kepada objektif pembelajaran. Jangan dulu. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah anak-anak pelajar, pertama sekali kita cabaran profesi guru, falsafah pendidikan guru, ciri-ciri kepimpinan dan jenis-jenisnya, atribut dan kemahiran pimpinan guru, etika profesi keguruan serta standard guru Malaysia. Cikgu, Ya. ni kawan saya ada gaut, dia tak boleh pergi gaut. Oh, kalau yang ada gout, pergi soal doktor pun boleh duduk. Plan. Okey, baik. Okey. Tadi bila Ustazah tanya semua orang nak jadi cikgu, betul tak? Semua orang jadi guru. Okey. Anak-anak pelajar sekalian, okey. Apa peranan seorang guru sebenarnya? Apa ciri seorang guru sebenarnya? Tadi Angkat tangan, Ustazah dah ajar kan? Soalan semula. Okey, apa peranan seorang guru? Siapa nak jawab? Sekejap, sudah pusing depan, siapa tak dulu ni boleh. Okey, apa peranan seorang guru? Okey, nampak yang baju hitam belakang. Awak lah. Boleh belakang. Siapa nama awak? Ustazah lupa. Ahmad Tukiman tu. Siapa nama? Syami. Okey, Syami, apa peranan seorang guru, Syami? Subhanallah. Tepuk satu kali saja untuk Syami. Okey, hadiah untuk Syami. Terima kasih Syami. Okey. Itu orang kata main lah. Main. Peranan seorang guru ialah mendidik anak bangsa. Tak apa, kita go through lagi nanti. Kita tengok Okey, anak-anak yang Ustazah sayang sekalian, anak-anak pelajar, okey. Okey. Cuba letak tangan kanan dekat dada. Letak tangan kanan dekat dada. Okey. Saya ni, kita ni nak jadi guru. Nak jadi okey. Sebagai seorang bakal pendidik, guru yang berpekerti mulia. Okey. Okey, ini apa yang Ustazah tunjuk ni? Falsafah pendidikan guru. Siapa hafal ni? Siapa hafal ni? Jangan mimpi nak jadi guru kalau benda ni tak ada dalam jiwa kita. Okey. Anak-anak pelajar sekalian, bila Ustazah cakap, saya mesti semua baca satu-satu boleh? Okey. Sebagai seorang guru, saya mesti sebagai seorang guru, saya mesti sebagai seorang bakal guru, saya mesti bersedia menjunjung aspirasi negara serta menjaga negara. Sebagai seorang guru, saya mesti Menjaga kebanggaan individu dan memperoleh suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Subhanallah. Masih ada rasa sejuk? Dah ada rasa sejuk? Sampai. Dah sampai dah? Lagi sekali? Okey. Alhamdulillah, anak-anak boleh duduk. Terima kasih banyak. Okey, itulah dia. Falsafah pendidikan seorang guru ialah guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dari memelihara sesuatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Okay, mulai hari ini anak-anak pelajar, Ustazah sarankan tulis FPG ni, falsafah pendidikan guru, dan tampal di pintu bilik. Pintu kereta, pintu lah, supaya hari-hari kita tengok dan ingat benda ni. Nak jadi cikgu kan? Okey. Kita masuk kepada cabaran profession. Okey, apa-apa profession pun mesti ada cabaran dia. Kita tengok dulu Sekejap, kita go through lagi. Okey. Ini fungsi dan peranan guru di sekolah. Okey, fungsi dan peranan guru di sekolah. Siapa yang bawa buku teks hari ni, anak-anak? Modul. Semua bawa modul? Semua bawa buku teks? Okey, buka muka surat 97. Buka muka surat 97. Okey, siapa nak baca? Volunteer. Baca perenggan ketiga. Siapa nak baca kalangan? Mana? Intan Mastura? Siapa? Oh, Intan.
yang perenggan apabila membicarakan. Okey. Apabila membicarakan mengenai profesi perguruan, perkara yang asas yang perlu dipahami ialah fungsi dan peranan guru di sekolah. Di antara peranan utama sebagai seorang guru bukan sahaja sebagai seorang ejen transmisi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Hal ini kerana tugas guru bukan sahaja dilihatkan kepada mengajar sesuatu ilmu pelajaran semata-mata, malahan tugas yang diamanahkan kepada mereka juga bertujuan untuk mendidik manusia. Oleh itu, profesi perguruan berbeza berbanding profesi lain kerana seseorang guru perlu memberikan ruang dan menunjukkan arah yang betul agar murid-muridnya dapat menyesuaikan diri dengan baik di dalam masyarakat. Subhanallah. Terima kasih Ita Masrura. Okey. Tadi sama-sama kita dah dengar kan sarakan kita baca iaitu apabila membicarakan mengenai profesi guru. Okey, kita kena highlightkan 3 benda ni, iaitu yang pertama sekali guru ni sebagai ejen transmisi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang kedua, mendidik manusia. Dan yang ketiga, memberi ruang dan menunjukkan arah yang betul. Jangan ingat fungsi guru ni juga sebenarnya warasatul anbiya, kata apa? Pewaris Nabi, sebab menyampaikan ilmu. Baligh ni walau ayat. Betul tak? Okey. Bila sebut ni, ada juga kekurangan profesi guru Okey. Melalui perbandingan ini, sudah tentunya profesi guru ini akan dilihat lebih rendah tarafnya berbanding profesi lain seperti arkitek, doktor dan peguam. Berikut ialah beberapa kekurangan yang dikenal pasti mengenai profesi guru. Ini sebenarnya cabaran lah, kekurangan profesi guru maksudnya cabaran untuk guru Okey. Kualiti dan latar belakang kelayakan akademik calon bakal guru yang selalu dikatakan lebih rendah berbanding profesi lain. Kualiti program latihan pendidikan guru yang tidak seketat profesi lain. Kualiti hasilan guru yang dikatakan tidak cekap disebabkan oleh faktor kualiti akademik dan kualiti program latihan. Yang kat sini yang Ustazah faham. Okey, kita semua sudah maklum kan untuk nak mohon jadi guru ni, kadang-kadang ada yang tak ada kelayakan pendidikan pun dapat jadi guru, betul tak? Tapi lepas daripada dapat tu barulah dia masuk dalam KDC, betul kan? Betul kan? Mungkin lepas ni mungkin kerajaan KPM kena go through balik lah, mungkin dia hanya bagi hire guru ni kepada yang betul-betul ada kelayakan lah, macam kita kan ada lesen kan, PPLI semua tu. Okey. Sebagai sebenarnya sedang mengejar masa. Okey. Untuk kriteria sebenar profesi guru ni, boleh buka muka surat 98 perenggan atas tu. Apa nak baca? Tak ada yang nak baca. Saya nak baca. Muka surat 98 perenggan atas sekali, profesi perguruan. Siapa tu hijau tadi? Masya-Allah. Siapa nama anak belajar? Saya tak ingat lah. Putri Afika, betul? Okey, silakan Putri. Bismillah. Yang lain tengok buku teks Jangan sampai Ustaz culik. Semua tengok teks tu. Ulang kata saya bang apa tu? Teruskan Putri Afika. Oh, dah habis. Okay, terima kasih Putri. Okey. Dalam perenggan ni, okey, siapa jumpa dia punya main point kat sini, dia cakap apa? Yang saya bangun nak ulang kata betul jawab ke?
Baru nak baca tadi. Everybody? Subhanallah, siapa yang jawab? Siapa? Okey, satu hadiah untuk Najwa. Terima kasih Najwa. Okey. Sebagai konklusinya kat sini dia nak sebut tentang kriteria sebenar profesi guru seperti yang Najwa cakap tadi. Dia nak cakap pribadi seorang guru ni. Ustazah terus nak jump kepada conclusion lah. Maksudnya sekarang ni, okey, kita ni bila kita dah sekali kita jadi guru, kita bawa image tu ke mana-mana, betul tak? Hatta bila kita meninggal tu, siapa yang meninggal? Oh, arwah cikgu ni, betul tak? Maksudnya sampai mati pun orang akan ingat kita sebagai seorang guru. Dan ingatlah anak-anak sekalian, guru ni seorang guru ni profesi dia sangat-sangat mulia kerana kita nak memanusiakan manusia. Okey. Sekarang tu daripada Ustazah boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh teruskan lagi ya? Boleh? Boleh. Terima kasih Ustazah Iklina kerana sangat bersemangat untuk permulaan kelas kita pada hari ini. Semua dah makan ke ni? Makan? Ustaz? Belum. Dah? Sebab kita ada aktiviti lepas ni. Aktiviti berkumpulan. Dan ada hadiah-hadiah lah yang kat depan ni, nampak kan? Banyak tu. Kita buat khas untuk kelas hari ni lah. Okay. Seterusnya, saya Ustazah nama Aisyah. Okay, boleh panggil Ustazah Aisyah, nombor menteri 2212614. Okay. Kita teruskan kepada kita yang seterusnya, kepimpinan sekolah. Kepimpinan merupakan interaksi di antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Kat sini dia ada dua golongan lah, dua kumpulan, iaitu yang pertama orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Okay. Ustazah nak tanyalah kat sini, siapakah orang yang memimpin? Guru. Okay. Orang yang dipimpin siapa? Pelajar. Murid. Okay, baik, bagus. Gaya interaksi kepimpinan adalah faktor yang terpenting di sekolah. Kepimpinan ni seperti mana yang kita tahu, dia adalah luas. Ada di kepimpinan negara, kita ada di universiti pun, di sekolah. Jadi hari ini kita akan fokus kepada kepimpinan di sekolah. Tadi Ustazah Iklina tanya siapa yang bercita-cita nak jadi guru kan? Semua nak jadi guru ke? Okay. Tadi kan kita dah semangat nyanyi lagu guru Malaysia, kemudian membaca apa tadi? Yang ramai-ramai tadi? FPG tu. Sampai tak? Sampai. Okay. Kemudian kenapa pelajar semua, anak murid nak jadi seorang guru? Kenapa? Nak mendidik. Okey. InsyaAllah kita semua akan jadi seorang guru. Okay, seterusnya untuk menjadi seorang pemimpin, kita kena ada ciri-ciri, jenis kepimpinan. Okay. Jenis kepimpinan ini terbahagi kepada 5. Yang pertama kontingensi, birokratik, yang kedua birokratik, yang ketiga autokratik, yang keempat demokratik, dan terakhir laissez-faire. Yang pertama kontingensi. Kontingensi ini tiada cara yang khusus yang sama dalam semua keadaan untuk memimpin dan mentadbir organisasi sekolah. Kemudian kontingensi ini ialah kepimpinan yang memfokuskan kepada situasi kerja dan budaya organisasi. Kemudian teori kepimpinan ini dikemukakan oleh Frederick E. Fiedler dan ia dikenali dengan teori kontingensi kepemimpinan
contingency theories of leadership. Okay. Di sini apa yang pelajar faham tentang contingency? Dia memfokuskan kepada apa keyword dia? Okey, baik. Yang kedua, jenis kepimpinan ialah birokratik. Birokratik ini diperkenalkan oleh Max Weber tahun 1947. Okay, kepimpinan ini mempunyai mekanisme seperti yang pertama, ia berbentuk hierarki, ketakdiran hierarki. Yang kedua, ia komunikasi satu hala. Kemudian arahan-arahan dan peraturan bertulis. Dan terakhir ialah perancangan dalam penyeliaan. Apa maksud hierarki? Ada siapa-siapa tahu tak? Hierarki. Seorang jawab, boleh? Maksud hierarki, tahu tak? Boleh cuba? Peringkat atau kasta. Okey, terima kasih. Syafiqah kan? Okey, bagus Syafiqah. Okay, hierarki ni dari segi bahasa maksudnya kedudukan atau taraf atau grade lah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hierarki ni bermaksud susunan atau kedudukan tinggi rendah dalam sesuatu organisasi atau masyarakat dan sebagainya. Okey, contohnya contoh kat sini takdiran hierarki, syarat kemasukan ke sekolah SDP, pelajar tu berpeluang untuk duduk di kelas pertama yang ditentukan oleh tahap atau grade pelajar tersebut. Okay, kemudian ciri birokratik ini ialah yang paling banyak digunakan dalam organisasi sektor awam. Yang terakhir ialah autokratik. Yang ketiga ialah autokratik, kepimpinan yang berbentuk sehala antara pemimpin dan yang dipimpin. Arahan-arahan diberi dari peringkat atas ke bawah. Maksudnya siapa orang yang paling atas di sekolah? Ketua kan? Besar. Jadinya maksudnya di sini orang atas, pengetua akan memberi arahan kepada orang bawahan, guru-guru, staf yang lain. Pihak atasan percaya bahawa segala arahan akan dilaksanakan tanpa pertikaian, tanpa bantahan. Dan ia menghasilkan pekerja yang patuh dan tidak menggalakkan perkembangan idea. Bila sebut tidak menggalakkan perkembangan idea ni, dia tak ada teori apa yang dia tak ada. Kan kita belajar kan teori sebelum ni. Kalau dia tidak menggalakkan perkembangan idea ni, kognitif dia tak ada, konstruktif dia tidak berkembang lah. Maksudnya dia terima orang atasan memberi arahan, bagi arahan perintah kepada orang bawahan. Orang atasan ni guru besar, dia bertanggungjawab melaksanakan atau memberi arahan dalam mentadbir aktiviti-aktiviti sekolah. Contohnya dalam kelas pun, siapa orang yang atas kalau dalam kelas, organisasi kelas? Ketua kelas. Kelas ni ada ketua kelas tak? Ada? Tak datang? Tolong mana? Okay. Jadi ketua tu dia akan bagi arahan pada pelajar. Contohnya kalau ada buat program atau jamuan kan, jadinya kepimpinan. Seorang ketua tu perlu ada pimpinan juga. Seperti mana seorang guru di sekolah. Okey, Ustazah nak tanya lah, antara tiga-tiga ni apa kata kunci untuk ketiga-tiga jenis kepimpinan ini? Boleh seorang bagi tahu? Pelajar lelaki lah pula, tadi perempuan, pelajar lelaki.
Kata kunci untuk ketiga-tiga jenis kepimpinan. Oh, nak sebut nama kan? Okay, yang belakang tu mana? Siapa nak jawab yang belakang tu? Boleh volunteer seorang? Oh, tak ada volunteer, saya petik nama lah. Ni Aizuddin, baca. Kata kunci untuk contingency apa dia? Untuk jenis birokratik dan juga jenis autokratik. Ada hadiah special lepas ni lah. Okey, baik. Bagus. Dan pada Ni Aizuddin. Okey. Kita akan teruskan kepada jenis yang keempat dan kelima akan dibentangkan oleh Ustazah Atika. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya lagi dua jenis kepimpinan cikgu akan sambung. Okey, nama cikgu Nur Atika binti Muhammad Baharudin, nombor matrik 2212639. Okey, cikgu nampak semua dah mula lesu, betul ke? Tak? Ya. Betul. Ha? Rasa nak buat aktiviti lain ke? Nak buat selingan tak? Nak ke tak nak? Tak nak, cikgu teruskan dengan syarahan je. Nak? Okey. Tapi sebelum tu, cikgu terangkan dulu dua jenis kepimpinan untuk cukupkan 5 jenis kepimpinan yang perlu pelajar semua tahu. Okey, sebelum tu semua sedia, cikgu akan tanya satu soalan. Okey, bersedia untuk angkat tangan dahulu sebelum menjawabnya. Okey, soalannya berbunyi, apakah jenis kepimpinan yang diamalkan di negara Malaysia? 1, 2. Okey, Nabilah mendahului ya. Okey, Nabilah, apa dia? Okey, sekejap. Kita tanya dulu kawan-kawan pelajar semua, betul atau salah? Salah. Okey, tak apa Nabilah, tak apa. Cuba lagi. Okey, yang kedua cikgu nampak tadi. Sementara terus tahu bila Nabilah salah jawab, dia terus jawab. Yang Nazmi di belakang. Okey, Nazmi, apa jawapannya? Betul atau salah kawan-kawan? Betul. Tanya Nazmi. Okey. Cikgu Aisyah tolong bagi satu hadiah untuk Nazmi. Bagus Nazmi. Tak apa Nabilah, cuba lagi. Kita banyak lagi hadiah kat depan. Okey, jadi cikgu teruskan dengan jenis kepimpinan yang keempat, iaitu demokratik. Okey. Sebenarnya kita tahu Malaysia mengamalkan jenis kepimpinan demokratik. Apa itu jenis kepimpinan demokratik ini? Memberi ruang untuk berbincang. Macam mana? Apa dia? Macam dengar je tapi jauh-jauh. Sorry, cikgu tak nampak siapa yang tengah jawab. Okey, Najat nak volunteer. Tapi tak ada hadiah tahu Najat. Sebab ini tak ada jawab. Okey, Najat. Sejak kawan-kawan, nak tengah cakap boleh sekali? Memberi ruang untuk berbincang. Okey, oh lupa ada kat sini. Okey, ini adalah dia punya ciri-ciri yang cikgu tanyakan maksud dia. Okey, maksud dia demokratik ni, okey, yang kita tahu demokratik ni dia berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud rakyat. Yang mana sistem pemerintahan rakyat memilih. Betul tak? Rakyat memilih perwakilan dalam bentuk badan takbir. Dan kadang-kadang kita panggil pemerintahan majoriti yang dipilih oleh rakyat. Betul? Macam contohnya kita mengundi kan, kita mengundi untuk pilih kita punya wakil rakyat di daerah ataupun negeri kan, betul? Okey. Dan kemudian di sini yang cikgu nak kongsikan adalah ciri-ciri demokratik, iaitu kepimpinan yang memberikan ruang untuk berbincang, menerima dan memberi pandangan bersama kaki tangan lain. Okey, ciri-ciri di sini dia lebih merujuk kepada di peringkat sekolah. Okey, di peringkat sekolah. Okey, kemudian menggalakkan pencambahan minda apabila mereka dipimpin, diberikan peluang memberikan idea mereka.
Kemudian guru-guru dan kaki tangan lain juga akan lebih merasa dihargai apabila pandangan mereka diambil perhatian oleh pihak pengurusan sekolah. Dan contoh pemimpin demokratik ini bermutua memberi laluan untuk sesuatu keputusan yang dicapai bersama atas dasar persetujuan majoriti. Betul? Betul. Okey, dan yang terakhir kepimpinan apa? Tak apa jelas lagi sekali. Semua macam nak sebut juga betul ke tak kan sebutan tu? Betul tak? Sebutan yang betulnya cikgu pun tak tahu betul ke tak. Ini sebab dia rasa Perancis kan asalnya kan. Laser spare betul ke Puan? Kan cikgu pun salah kan? Kalau cikgu salah tak apa. Minta maaf sebab kita semua adalah manusia kan. Bukan? Macam tu. Okey, kita tengok pula daripada laser spare. Laser spare ni merupakan ungkapan bahasa Perancis, okey, yang bermaksud kepada kebebasan. Kebebasan iaitu kepimpinan ini memberikan kebebasan serta mempunyai kurang unsur-unsur kawalan dan kurang memberikan pandangan. Dan jenis kepimpinan ini mempunyai kesan positif dan negatifnya lah. Kesan positifnya kita tengok apabila aktiviti-aktiviti dijalankan, mereka dipimpin memang baik dan mendatangkan faedah kepada sekolah. Tapi sekiranya negatif, pimpinan tu amanah yang mereka dapat tu mereka orang kata apa, ambil kesempatan lah. Ambil kesempatan terhadap amanah yang diamanahkan kepada mereka. Okey, semua jelas? Okey, semua bersedia untuk kita pergi kepada langkah seterusnya. Kita nak awasi dengan sikit membuat permainan untuk mantapkan lagi pengetahuan pelajar-pelajar semua dalam 5 jenis kepimpinan ni. Boleh? Boleh. Okey, kalau semua bersedia, okay, kita akan mainkan satu permainan, iaitu permainan yang dah biasa kita main daripada kita kecil, iaitu kotak beracun. Tapi hari ini kita tukar kepada bekas beracun. Sebab kita guna bekas, cuma bukan bekas tapoi je tak. Okey, boleh? Semua bersedia? Okey, cara permainan dia sama seperti pengetahuan pelajar semua. Okey, bekas beracun ini akan digerakkan dengan diiringi muzik, dan setelah muzik itu berhenti pada orang yang memegang bekas beracun ini, dia perlu mencabut satu undi dan menjawab soalan. Tak apa je. Okey, kita nak mula daripada mana? Atas ke bawah? Nak gerakkan ni? Atas. Okey, kita bawa ke atas. Kita mulakan daripada atas. Semua bersedia? Soalan dia mudah je. Okey, bersedia ya? Dan Cikgu Muna tolong bersedia. Sekiranya pelajar yang menjawab itu dapat beri jawapan yang betul, kita bagi hadiah yang dalam kotak. Okey, semua bersedia? Okey, bersedia. Okey, mana bekas tu? Mana bekas beracun? Okey, angkat tinggi sikit masa nak bagi kawan ya. Jangan tak pas pula kawan. Kalau dia tak pas dia nak jawab tu kan? Tolong rakam sikit kita punya aktiviti. Okey, bersedia? Okey, 1, 2, 3. Bergerak ke tak tu? Okey. Masa di tangan siapa? Okey, masa di tangan Aziz. Okey, Aziz, boleh buka bekas beracun tu dan pilih satu. Okey, baca kuat-kuat ya. Baca kuat-kuat dan bagi tahu jawapannya. Ya, kawan-kawan yang lain, tolong dengar jawapan tu dan jawab betul atau salah, okey? Okey, Aziz. Kosong, Masya Allah. Rezeki untuk Aziz. Rezeki tak menjawab. Okey, kita gerakkan lagi ya. Boleh ikut link. Belum balik. Okey, boleh. Okey, kita mula lagi sekali. Di tangan siapa tu? Di tangan Mariam. Okey, Mariam. Boleh pilih satu. Okey, apa dia Mariam? Soalannya? Apakah jenis kepimpinan ini? Ya. Baca. Semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Teknik dan langkah-langkah dalam menjalankan tugas sentiasa dipantau oleh pemimpin.
dan pemimpin membuat agihan tugas kepada orang bawahan dan meminta mereka untuk bekerjasama. Okey, apa jawapannya Mariam? Autokratik. Betul ke kawan? Ya, betul kata Mariam. Okey, kita sambung lagi. Mariam, jangan masukkan. Keluarkan. Nanti dapat soalan sama. Okey, kita mula lagi. Kita sambung, gerakkan. Okey, laju. Cikgu tak tengok tau, cikgu tak tengok. Okey, pada siapa? Pada Nawaz Syifa. Okey, Nawaz Syifa boleh cabut satu. Okey, apa dia soalannya Nawaz? Kosong. Okey, so tolong keluarkan yang kosong tu. Okey, alright, kita gerakkan lagi. Disebabkan kosong kan tadi, kita lajukan je. Okey, Nida. Hasnida boleh? Apakah jenis kepimpinan ini diperkenalkan oleh dua ekspert? Kepimpinan yang punya mekanisme seperti talian berhierarki. Birokrasi. Betul ke kawan? Betul. Okey, bagus Hasnida. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Boleh gerakkan? Okey, Yumning. Insan yang terpilih. Memang saja nak jawab. Masa macam lama pun situ tapi dekat situ baru sampai. Okey, apa dia Yumning? Apakah jenis kepimpinan ini? Panduan yang sangat sedikit daripada pemimpin, kuasa diserahkan kepada pengikut, namun pemimpin masih bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan kelompok. Okey. Apa jawapannya Yumning? Very fair. Ya, betul. Okey. Cikgu rasa ada satu lagi hadiah. Okey, kita gerakkan lagi satu. Okey, kita gerakkan lagi sekali. Kita lagi bawah ni. Kita bagi lagi. Dah laju dia letak. Okey, siapa? Okey, Hakim. Betul ke kawan? Betul. Okey, tanya Hakim. Masya Allah, semuanya betul-betul fokus nampaknya. Fokus dan betul-betul mendengar apa yang dikongsikan oleh Cikgu Aisyah dan juga Cikgu Atika. Okey, setakat itu saja untuk bahagian saya. Saya serahkan kepada Cikgu yang seterusnya. Okey, mohon semua pelajar masih lagi fokus ya. Okey, tadi kita dah Cikgu Atika dan Cikgu Aisyah dah terang tentang kepimpinan sekolah, betul? Okey, sekarang kita terus pada kepimpinan guru. Okey. Cikgu nak tayangkan satu video. Okey, sebelum Cikgu tayangkan video murid PS Guru ni, ada sedikit satu petikan lah dalam video ni berkaitan buku The Prophet by Khalil Gibran, yang mana Khalil Gibran ni dia adalah penganut Kristian lah, tapi orang kata petikan yang dia ulas dalam video ni, yang mana yang tak bercanggah, aku orang kata selagi tak bercanggah dengan agama kita, kita boleh ambil lah. Okay. Cikgu mulakan. Minta semua fokus, cikgu akan tanya soalan. Your son is a failure. He's barely passing my class, and with grades like this, I'm just not sure what kind of future he's gonna have.
do you have to say for yourself? You're supposed to graduate this year. Listen to Mr. Johnson. What kind of future do you think you're going to have? With all due respect, don't call me a failure. Failure is an event, not a person in fact. And you talk about the future, Mr. Johnson, but you're not preparing us for that. Excuse me? Just listen to what I'm saying. This should be good. Would you agree that in the future, most careers will become automated? Yeah, so? So the people who succeed will have to be curious, innovative, with resilience to adapt to new changes. What's your point? My point is, the focus in this school is not on that. It is on regurgitating information and test taking, and that's just real. But in today's world, creativity is the most important leadership skill. Oh, that's how you feel. You don't have to believe me, but maybe you will believe the 1,500 executives who recently said creativity is the most important leadership skill. See, pretty soon, no one will be hired because of what they know. Because who cares what you know or if you've memorized a fact? We've got Google and Siri for that. In the future, people will be hired because of what they can do with their knowledge. Can they creatively solve real-world problems, not just follow instructions or directions and bubbly and multiple choice questions? So, Mom, that's why I'm stressed, because these robotic tasks we learn in school should stop. Because no one can do a robot's job better than a robot. Billionaire founder of Alibaba, Jack Ma, said that we should not compete with artificial intelligence, but instead focus on developing unique human intelligence. Mr. Johnson, drills are for teeth, not the human mind. So these repetitive knowledge-based tasks we must leave behind. Or in the future, you're gonna find a lot of people graduating out of your class right into the unemployment line. See, many top companies today don't look at grades. Mom, that old way is expiring. Google has been quoted as saying GPAs are worthless criteria for hiring. Founder of Tesla, Elon Musk, agrees. So I say this with unease and sorrow. If you continue to teach today as you taught yesterday, then you rob us students of tomorrow. Mr. Johnson, I'm gonna keep it real with you. Sometimes sitting in your class is tough. I'm constantly thinking if I don't look up at the clock, maybe it'll speed up. So I listen to you do my work and pay attention, feeling like an hour had to have gone by, but it was only 3 minutes. So if you wonder why we're bored in class, look, you want to get a kid to hate reading? Give them this, a school textbook. And some people think it's our fault, and that hurts me. They say you can lead a horse to water, but you can't make him drink. And to that I say no. Firstly, you can put salt in that horse's hay and make him thirsty. And if you bring joy in your classroom, you can make any bad student nerdy as he or she discovers the beauty of truly learning. Mr. Johnson, I mean no disrespect. You have the most important job on this planet. You build, create, and save lives. But if you really care about my future, like you say, then you have to fully commit and ask yourself honestly, how do I prepare a child for a future that doesn't yet exist? Here's a hint. The answer is not found in this. It's using this and this. See, in the future, we will need more passion and compassion. People with inspired hearts and wisdom to uplift this planet. And Mom, I love you, but can I be real? Go ahead. You want to know one of the biggest factors for childhood success? It's not IQ. It's family meals. And we haven't had one of those in a while. See, I know sometimes you don't feel proud, because I may not be a straight A student, but I'm not stupid. These tests may be 70% of my grade, but they're 0% of my future. But don't worry, I'll pass this class and get through this. But I need you to give me the space I need to be me and live true. Because the best feeling in the world is that your own parents get you. There's a passage in a book called The Prophet by Khalil Gibran. And if you don't mind, I'd love to share it with you. Go ahead. See, he says, your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they do not belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow. So, Mom, I'd appreciate it if you give me the love that I need
to pursue my dreams. See, if we are to succeed, all three of us need behavior change on all fronts. We talk about the future, but the future is now, and it is created now by all of us. I've never heard you speak like that before. Yeah, I didn't know. But I'm going to reach out to administration and try to change some things. You have my word. Okay. Faham tak bila tengok video ni? Siapa faham? Faham? Okey, cikgu nak tanya, siapa dapat rumuskan tentang video ni? Siapa-siapa boleh share, boleh angkat tangan. Ada siapa nak share tak? Okey, siapa yang terlibat dalam video ni tadi? Okey, siapa nama? 3 orang. Okey, boleh rumuskan tentang video ni? Sikit je cikgu nak bagi hadiah special. Okey, bagus. Apa nama tadi? Fatihah. Okey, bagus. Fatihah tepukkan untuk Fatihah. Okey, betul. Video tadi menceritakan tentang kelemahan seorang pelajar ni dalam mendapat markah yang cemerlang lah, putusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, suka tak kalau kita lemah dalam peperiksaan, cikgu cemuh kita, cakap macam-macam? Tak suka kan? Okey, dalam video ni nak terangkan pentingnya kepimpinan guru tu. Maksudnya guru tu kena ada skill kepimpinan. Dia kena pelbagaikan kaedah teknik untuk menarik minat murid dalam kelas. Nak tarik fokus pelajar tu dalam kelas. Okey? Okey, seterusnya. Okey, apa maksud kepimpinan guru ni? Okey, kepimpinan guru adalah satu elemen yang perlu dipraktikkan serta dapat memberikan impak kepada pelajar dalam mengembangkan potensi mereka bagi mencapai kejayaan. Maksudnya guru ni dia salah satu, dia memainkan peranan penting lah dalam membentuk peribadi seorang pelajar ni lah. Seterusnya, proses kepimpinan guru ni adalah satu proses yang dilakukan oleh guru sama ada secara individu dan kolektif. Apa maksud kolektif? Siapa tahu maksud kolektif? Kolektif tu adalah secara berkumpulan, secara beramai-ramai. Lepas tu, seterusnya kepimpinan guru ni adalah guru juga mampu mempengaruhi rakan sejawat, pengetua dan ahli komuniti sekolah lain. Maksudnya guru ni kena bekerjasama dengan rakan sejawat, pengetua, ahli komuniti supaya dapat mencapai sesuatu, orang kata, hasil pembelajaran, hasil pendidikan yang cemerlang lah. Seterusnya, seseorang guru perlu memahami dan mempunyai sikap terbuka untuk mempelajari semula pengetahuan pedagogi dan kurikulum mereka. Guru ni perlu ada sifat memahami, sikap terbuka. Okey, seterusnya kita pergi kepada zon kepimpinan guru. Zon kepimpinan guru ni boleh terbentuk dalam empat zon. Yang pertama, bilik darjah. Okey. Dalam bilik darjah, sebagai contoh, guru dapat kawal pelajar. Macam mana guru tu nak kawal pelajar dalam kelas, mengadakan aktiviti berkumpulan, macam tu. Seterusnya, dua bilik darjah bekerja dengan guru lain. Okey, dua bilik darjah bekerja dengan guru lain ni maksudnya tadilah kolektif. Guru ni dia kena ada sifat kolektif, bersama dengan rakan-rakan guru di sekolah tu. Orang kata komuniti di dalam sekolah lah.
Seterusnya, suatu aktiviti pembelajaran kurikulum tambahan. Sebagai contoh, kat sekolah kan ada orang kata persatuan, kelab kurikulum tu kan. Dekat situ pun guru pun dapat mendidik diri dia untuk melatihlah untuk menjadi pemimpin guru yang baik. Dan yang keempat, zon kepimpinan guru ni boleh terbina pada semasa aktiviti pembangunan sekolah dan kepimpinan antara sekolah-sekolah dalam komuniti. Dari segi pembangunan sekolah ni maksudnya melalui aktiviti kemasyarakatan ataupun khidmat masyarakat antara sekolah-sekolah. Seterusnya, atribut dan kemahiran kepimpinan. Siapa tahu maksud atribut? Ada siapa nak jawab? Kalau nak jawab angkat tangan. Kalau tak ada, cikgu tunjuk je sesiapa. Boleh tak? Okey. Sifat. Apa? Sifat. Sifat. Okey, bolehlah. Sifat ataupun nilai, ciri-ciri untuk membentuk kepimpinan guru. Okey, boleh tak bagi satu ciri-ciri untuk menjadi pemimpin guru ni? Siapa dapat berikan satu ciri-ciri? Siapa? Nama? Raihan, okey. Apa dia? Berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka. Okey, tepukan pada Raihan. Okey. Dalam membentuk kepimpinan guru ni, kita perlukan ciri-ciri berfikiran terbuka, bersedia menghadapi berbagai risiko dan kekangan. Maksudnya guru tu kena bersedialah dalam menghadapi pelbagai rintangan di sekolah tu. Seterusnya, sifat mendengar secara aktif ialah mempunyai kepakaran di dalam perancangan kurikulum, mereka bentuk penilaian. Seterusnya, analisa data, macam mana guru tu nak menilai seorang murid di dalam kelas. Seterusnya, bersedia mencuba pendekatan yang berbeza sekiranya usaha yang dilakukan tidak berjaya. Okey, guru ni kenalah mempunyai kata perancangan yang lain. Kalau dia kaedah yang digunakan tu tak berhasil untuk pelajar, dia kena ada teknik lain untuk menarik minat pelajar. Okey, seterusnya guru ni juga perlulah bersifat fleksibel. Fleksibel dari segi apa? Kerja, masa. Okey. Seterusnya, kepimpinan guru menerusi pengurusan dan penambahbaikan berterusan. Okey, kepimpinan guru membawa kepada kejayaan organisasi sekolah melalui hubungan dengan keberkesanan kolektif serta budaya sekolah yang berteraskan kepercayaan sekolah. Kepimpinan guru ni juga dia boleh terselar dengan dua perkara. Yang pertama, membentuk kerjasama sesama rakan guru tadi kolektiflah secara berkumpulan. Yang kedua, sifat keterbukaan kepada komuniti dan pihak luar. Supaya apa? Supaya dalam memberi guru ni dapat memberi impak yang besar kepada pembelajaran dan pendidikan seorang murid di sekolah. Serta melalui ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri yang kena ada pada guru tersebut dapat membentuk organisasi sekolah tu lebih majulah. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada Cikgu Muna. Nama saya Khairul Muna binti Muhammad Jihadi, 22-12-5-80. Okey, sebelum kita masuk ke slide yang seterusnya iaitu 10.4, boleh cari dekat dalam modul etika profesion guru. Sebelum tu, apa maksud etika? Yang kita faham lah, ini kerajaan yang batik belakang tu. Nampak macam nak jawab? Godek-godek kaki tu macam ada idea tu. Ha? Boleh? Lagi? Peraturan. Okey, lagi? Peraturan. Ada? Boleh. Okey, kita tengok etika perguruan.
iaitu satu set tingkah laku dan tanggungjawab guru terhadap pelbagai pihak yang berkepentingan. Okey, yang belah atas ni pihak berkepentingan lah tu. Pelajar, ibu bapa pelajar, rakan sejawat dan profesion, masyarakat dan negara. Okey, kita tengok accountability, keguruan yang bermaksud tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seorang guru. Tanggungjawab terhadap profesion guru. Maksudnya bila kita jadi guru, kita kena faham dan kita kena buat apa benda yang kita kena buat bila jadi guru. Okey, kita tengok. Accountability guru iaitu kita boleh kata tanggungjawab guru lah. Peranan guru kepada pelajar. Yang pertama ialah melaksanakan PDP yang berkesan. Maksudnya bila kita jadi guru, bukanlah sekadar kita masuk kelas, bebel-bebel sikit-sikit, suka hatilah yang belakang nak tidur ke, yang depan nak tidur ke, nak pergi tandas sampai habis masa ke, janji aku habiskan silibus aku. Tak boleh macam tu. Okey, yang kedua ialah mengutamakan kebajikan, keselamatan dan kemajuan pelajar. Maksudnya apa-apa yang jadi dalam kelas semua di bawah tanggungjawab kita lah. Tambahnya kalau sekolah rendah yang jatuh darah kepala, ibu bapa akan tanya siapa? Guru. Mana guru? Ada tak guru dalam kelas masa tu? Semua kita. Pengawal pun kita, tukang kebun kita, semua kita. Yang ketiga ialah menunjukkan teladan yang baik. Teladan yang baik ni guru kita semestinya menjadi ikutan pelajar lah. Tambah-tambah kalau kita mengajar sekolah rendah kan. Budak-budak tu, pelajar-pelajar tu akan tengok kita. Kita pun dalam kelas minum berdiri, ngomong, minum, belajar pun tidur, minum sama-sama minum berdiri. Lepas tu, peranan kita kepada sekolah pula, yang pertama ialah melaksanakan tugas dengan amanah dan produktiviti. Segala tugas kita sebagai guru, kita kena laksanakan. Yang kedua ialah menjaga imej dan prestasi sekolah lah. Bila kita jadi guru, macam tadi Ustazah Fili dah cakap, kat mana-mana pun semua orang akan kenal kita guru. Jadi kalau kita dekat luar, kita kenalah jaga imej kita sebagai guru. Tak boleh dah kat luar nak keluar ustaz-ustaz pakai seluar pendek pergi kedai runcit sambil isap rokok. Malulah macam tu kan. Ada yang isap rokok kan? Tak ada ni muka suci. Okey, yang ketiga masyarakat dan negara, iaitu menjaga tingkah laku di dalam masyarakat lah. Sama macam contoh tadi lah. Seterusnya, tidak menyebarkan ajaran yang tidak baik, menyebarkan ajaran yang tidak betul, yang sesat. Sebab kita ustaz-ustazah kan, kadang-kadang pelajar-pelajar banyak tanya kita, ustazah boleh ke macam ni, ustaz boleh ke macam ni. Kita kalau tak pasti jangan berkongsi, cari dulu maklumat. Kalau tak pasti tapi kongsi, tiba-tiba benda tu salah, pelajar tu pula balik cerita kat mak dia cerita satu kampung, makcik dia, tapi satu kampung ustaz. Salah apa? Ustaz-ustazah. Okey, yang keempat ialah profesion keguruan. Iaitu guru mestilah mengambil inisiatif dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Contohnya macam Ustazah Dika buat tadi kotak beracun kan. Ada inisiatif macam mana nak bagi pelajar ni faham jenis-jenis tadi. Okey, seterusnya strategi pengajaran lebih efektif pun sama juga. Faham ke tak faham? Okey, baik. Seterusnya ni gambar apa ni? Ambil masa 3 saat tengok gambar ni. Gambar apa ni, kartun apa ni, pin ke apa. Seorang lelaki tolong rumuskan rumusan yang sangat ringkas padat untuk semua pasal gambar ni. Ayah baju hijau di depan ni. Ustaz. Apa yang Ustaz faham ni gambar-gambar ni? Gambar apa? Bagi orang lain? Sama sebabkan yang pakai lepai kopiah. Tunggu kopiah. Ada ayah pakai spek tu. Yang ustaz nampak hijau tu. Silap. Apa ni? Gambar apa ni? Tak nampak. Macam mana nak ustazkan tu? Takkan tak nampak saya baca. Gambar yang pertama tu, beg sekolah pelajar tu berat. Belakang guru ni
siapa yang membongkok guru tu nak menyembah ke bumi, dialah tukang cat, dialah pengasuh, dialah perekod datang murid, kerani, guru pertandingan, mesyuarat PIBG, hari Sabtu kena pergi sekolah, hari kurikulum, hari buka. Dia tu. Gambar yang sebelah tu pula, tu guru tu yang kena tunjuk-tunjuk tu netizen lah tu. Asyik seminar, asyik kursus, asyik tidur, asyik cuti. Pelajar tak pandai, salah guru. Tak pandai mengajar, salah guru. Belajar biadab pun salah guru. Silakan. Ustaz guru kah? Guru, sekarang ni jadi guru. Masa jadi guru itu ada buat kerja-kerja ni? Tak ada? Ada? Ikhlas tak? Okey, seorang perempuan. Siapa pilih dia? Ada juga. Ayat lah. Rumusan yang sangat ringkas dan mudah difahami. Okey, rumusan dia, cikgu ni sebenarnya dia lakukan banyak kerja, tapi masyarakat akan pandang negatif juga kat cikgu. Okey, rumusannya di sini ialah apa-apa pun yang kita buat, bukanlah sebagai seorang guru pun, di mana-mana benda yang paling penting ialah kita redha dalam hati kita, kita ikhlas apa benda yang kita nak buat. Kalau kita berasa benda tu satu benda yang tertekan, rasa tak seronok nak buat kerja, jadi kita pun tak boleh nak mengajar pun rasa stres, nak buat kerja ni rasa stres, semua benda tak seronok. Macam itu. Okey, sekian. Okey. Buka muka surat 102. Kita buka. Okey. Cuba baca dulu yang perenggan pada pihak kementerian tu. Okey. Dah? Okey. Dah kan? Okey, sebelum tu cikgu lupa nak perkenalkan nama cikgu. Okey, nama cikgu Nur Jamila binti Muhammad Jamil. 22125569. Okey. Nampak tak ke depan ni apa? Nampak. Okey, standard guru Malaysia. Okey, apa yang kamu tahu? Apa itu standard guru Malaysia? Kuat sikit, cikgu tak dengar. Okey, boleh kuatkan sikit suara? Okey, betul. Salah satunya adalah meningkatkan potensi guru. Okey. Standard guru Malaysia ni adalah usaha kerajaan ataupun KPM untuk meningkatkan profesion guru. Okey, SGM ataupun Standard Guru Malaysia. Standard Guru Malaysia adalah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan. Okey, yang ni keperluan. Okey, nanti cikgu akan terangkan apa itu standard dan apa itu keperluan yang ada dalam standard guru Malaysia. Okey. Kamu dah baca kan perenggan yang cikgu suruh baca tadi? Okey, apakah tujuan standard guru Malaysia dibuat? Meningkatkan kualiti para guru sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Standard guru Malaysia terdapat dua komponen utama yang saling berkait rapat dalam standard guru Malaysia, iaitu standard dan keperluan. Okey.
Okey, standard guru Malaysia ada 3. Yang pertama, amalan, nilai profesionalisme keguruan. Standard yang kedua, pengetahuan dan kefahaman. Dan standard yang ketiga, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita tengok standard yang pertama tadi, amalan nilai profesionalisme keguruan. Okey, amalan nilai ni dia terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama domain diri. Okey, domain diri kepada guru tu lah. Okey, dia kena amanah, dia kena tahan lasak dan aktif, budi bahasa dia kena ada, kena ikhlas semasa mengajar, dia kena berilmu. Okey, kita nak jadi seorang guru, kita kena berilmu dan ada semangat sukarela. Okey, yang lain tu boleh baca sendiri. Okey, tengok domain yang kedua, domain profesionalisme. Okey, domain profession merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara terus oleh guru dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru yang profesional. Okey, domain yang terakhir adalah domain sosial. Okey, sosial ni maksudnya kita terlibat dengan kita mesti ada semangat bermasyarakat, patriotisme, cintakan terhadap alam sekitar. Okey, kan tadi cikgu ada cakap standard dan standard guru Malaysia ni mempunyai 2 komponen utama yang saling berkait, iaitu standard dan keperluan. Okey, standard dan keperluan. Nampak tak rajah ni? Okey, kalau tak nampak boleh tengok dalam buku kamu yang gambar rajah di bawah sekali. Okey, nampak? Okey, standard yang cikgu terangkan tadi, okey, dia berkait rapat dengan keperluan. Okey, keperluan tu kita tengok yang bawah sekali tu. Kelayakan. Yang pertama, keperluan yang utama, kelayakan masuk program latihan guru. Yang kedua, keperluan yang kedua, latihan, pentaksiran dan penilaian. Keperluan yang ketiga, kolaborasi, dan yang keempat, infrastruktur dan infostruktur, dan yang kelima, jaminan kualiti. Okey, standard dan keperluan ni adalah untuk melahirkan guru yang unggul. Bila kita dah lahirkan guru yang unggul, kita boleh? Siapa boleh jawab? Dapat idea ni? Siapa yang jawab tadi tu? Cuba angkat tangan. Hadiah tak? Siapa jawab? Cuba angkat tangan. Okey. Nama apa? Oh, Burhan. Okey, pandai. Terima kasih. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jemput Ustazah Fakriyah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung seterusnya. Saya Cikgu Fakriyah akan meneruskanlah part yang terakhir. Macam mana? Faham tak? Faham Okay, kejap lagi kita akan main quiz. Jadi sediakan handphone masing-masing dan pastikan internet stable. Okey, secara kesimpulan lah. Okey, kesimpulan daripada sahabat-sahabat saya petang tadi. Pertamanya, aspek kepimpinan yang sangat penting dan perlu dalam profesi perguruan yang memberi kesan kepada masyarakat sekolah. Okey, masyarakat sekolah ni siapa? Siapa masyarakat sekolah? Ibu bapa, PG tu kan? Masyarakat di sekeliling lah. Pentadbir sekolah tu semua masyarakat sekolah. Okey, yang kedua, perlunya pemeliharaan imej profesion dan pembentukan peribadi kepimpinan yang telus. Kat sini tadi sahabat saya dah terangkan tadi yang mana pentingnya kita menjaga imej guru tu sendirilah. Seperti yang Puan Azura pun pernah sebut, dalam
Budi ada 4 bulan hari tu yang lepas, yang mana dia menceritakan seorang guru tu kena jagalah image dia. Contoh macam pada hari guru kan, ada aktiviti-aktiviti yang mencerminkan diri guru tu sendiri. Ada aktiviti menari, aktiviti yang sebagainya. Buat boleh tapi pandai-pandai lah mana-mana yang sesuai dengan diri guru tu lah. Okey, yang seterusnya, pendidikan adalah penting dalam membentuk kualiti kepribadian dan kemahiran generasi baru. Yang ni ialah kita tengok skop pendidikan tu sendiri. Dia memang adalah untuk membentuk kualiti peribadi lah, dan kita nak melahirkan generasi-generasi yang akan datang. Kita mendidik anak murid, betul tak? Okey, maksudnya kalau kita tengok skop pendidikan tu sendiri, suka saya ingat apa pendidikan tu daripada segi disebut oleh Syekh Naqwi Al-Atas, yang mana Syekh Naqwi Al-Atas menyebut pendidikan tu sebagai tarbiyah, taklim, tapi Syekh Naqwi Al-Atas disebut takdim, betul tak? Dia mendidik generasi, luaslah perkataan takdim tu sebenarnya. Okey. Yes. Okey, PPPM yang dikeluarkan oleh kerajaan, KPM Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2013-2025 memperkenalkan pembelajaran abad ke-21. Yang ni program ni, PPPM ni, dia juga untuk melatih guru-guru. Yang seterusnya, guru perlu mengambil inisiatif sendiri dalam menambah dan memperkembangkan ilmu serta kemahiran. Jadi kena guru-guru yang siapa-siapa yang nak melibatkan diri dengan perguruan, perlulah kita sentiasa memperbaiki diri kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang lebih dahsyat akan datang. Betul tak? Okey. Okey, kita main kuis lah. Okey. Buka semua Kahoot. Okey, dah buka dah Kahoot ID. Okey. Sedia buka, nanti masukkan PIN. Nak tak hadiah-hadiah kat depan tu? Yang berbaki tu special tau, printed design untuk kelas PEA. Good. Okey, masukkan PIN dia. PIN dia 6773870. 6773870. Tengok. Nampak kan? Okey, boleh kedua menang nombor 1. Tak ada. Dah ada 41. 41. Okey, dah sedia belum? Belum. Lain tak ada. Lain kita tak ada. Okey, dalam kiraan 10 saya mulakan saya tekan start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3, 2, 1. Bismillah. Okay, profession perguruan. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik berikut adalah, jawapannya. Cepat. Nak dapat satu tak? Okey. Okey, seterusnya. Tengok siapa yang cepat. Nur. Okey, satukan Nur. Okey, seterusnya. Falsafah pendidikan guru dikeluarkan pada tahun Cepat, pilih je. Okey, ada salah juga ni. Hitam je ni. Okey, dah seterusnya. Nabila. Apakah kelebihan kepimpinan birokratik? Baca. Berorientasikan kreativiti dan inovasi, memberi tumpuan kepada keperluan individu dalam organisasinya, memaksimalkan kecekapan dan kepakaran masing-masing, bertanggungjawab dihadirkan kepada pengupayahan tugas. Baru nak jawab dah. Tak sempat Okey, Miss mendahului. Okey, seterusnya. Kepimpinan autokratik merujuk kepada semua keputusan dibuat oleh pengurus tanpa perlu bertanya betul atau salah. Okey, Miss. Okey, gaya kepimpinan yang disesuaikan mengikut keadaan dan atau situasi merupakan gaya kepimpinan demokratik. Betul atau salah? Senang ni. Okey, seterusnya. Dengan bismillah. Kita tengok siapa pemenang dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep accountability? Apakah tanggungjawab guru terhadap profesion? Bangga diberi kenaikan pangkat, sering memohon untuk mengikuti khusus, biasa mengamalkan tingkah laku tidak memohon, kebaikan khusus kenaikan. Hati-hati. Dan soal mendahului sekarang. Soalan terakhir.
dapat 5 accountability. Betul atau salah? Sama senang ni. Yang kedua Yumi, yang kedua Najwa. Okey, ada siapa lagi tak nak hadiah ni? Saya nak bagi peluang terakhir. Siapa volunteer nak bagi kesimpulan? Satu je. Dia bagi dalam satu ayat tu saya bagi. Kesimpulan apa? Kesimpulan keseluruhan tajuk ni. Berkenaan profession perguruan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Tak payah saya letak kat sini, kat belakang je. Okey. Siapa nak? Kawan saya nak. Jadi seorang guru memberikan kepada Islam, vision, dan ini ada juga seorang guru. Okey, tepuk tangan kita. Okey, seorang lagi. Last. Seorang. Satu ayat je. Satu ayat yang panjang lah. Sebelum patah bacaan. Kenapa ni ada Ayat apa tanya? apa ni? Nawawi. Kalau kita buat, kita laksanakan peranan guru itu dengan baik, insyaAllah hasilnya pelajar-pelajar itu hilang. Okey, maka selesailah pembinaan kami pada hari ini. Cukup. Saya serahkan kepada Puan Azura. Terima kasih.